Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita daripada segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada sekalian hamba-hambanya. Maka atas dasar nikmat itulah dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah Ta'ala ini pada malam ini untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah dengan cara kita sembahyang berjamaah. Kemudian kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini Allah Ta'ala mencatatkan ataupun Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita dengan pahala yang boleh kita bawa untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati. Jadi kalau kita ada tu boleh ada lah. Kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat yang ke-6. Dan kita masih lagi berada pada bab ataupun pada bahagian yang pertama, iaitu pada bab membicarakan tentang mata. Kitab Penawar Bagi Hati hak surat itu. Jadi pada kuliah yang lepas kita telah pun sebut bersama yang warna biru tu rasanya. Biru tu rasanya, insya-Allah. Baik. Jadi pada kuliah yang lepas telah pun kita sebut bersama, kita telah mengurai, kita telah bincangkan bersama tentang apakah yang dikatakan dengan bahagian-bahagian ataupun anggota-anggota yang 7. Manakala pada anggota yang pertama disebut sebagai anggota mata, telah pun juga dia pada kuliah yang lepas berkenaan dengan dalil-dalil nakli, dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim, menceritakan tentang kepada kita bahawasanya cara ataupun apakah larangan-larangan Allah tentang bagaimanakah cara kita nak menundukkan pandangan kita. Kita guna dengan nikmat mata yang sebaiknya Allah Ta'ala beri kepada kita. Baik. Jadi pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-6 pada baris yang ke lebih kurang baris yang ke-10 atau ke-11 di tengah-tengah muka surat 6. Maka ada pun mengajar adab. Baik, sekarang kita sedang membincangkan tentang salah satu daripada dalil yang Allah Ta'ala sebut kepada kita pada kuliah yang lepas. Dibawa datang ataupun diceritakan oleh pengarang dalil yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim
wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un, kata Allah. Daripada surah An-Nur ayat yang ke-30, Allah Ta'ala sebut, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka, yakni daripada melihat benda-benda haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi daripada ayat ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyebut tentang 3 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala pesan supaya kita buat kelakuan baik, yakni dengan cara kita jaga pandangan mata. Maka disebut oleh pengarang kitab ini, maka ada pun mengajar adab, yakni mengajar atas kelakuan yang baik. Maka firman-Nya Allah Ta'ala sebut dah. Allah Ta'ala sebut, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka sekat pandangan mereka daripada tengok benda haram. Allah pesan kepada Nabi Muhammad. Adakah kepada lelaki sahaja? Tidak. Walaupun ayat ini khitab ataupun ditujukan kepada lelaki, lil mu'minin, tetapi pada hukumnya ataupun pada umumnya ayat ini juga disebut kepada lil mu'minat. Bukan sekadar lil mu'minin saja, bahkan juga kepada lil mu'minat. Maknanya lelaki perempuan pada bab menundukkan pandangan supaya, bukan kata orang jantan saja yang kena jaga mata dak. Orang perempuan, orang lelaki sama saja kena jaga mata. Ini supaya daripada melihat benda-benda yang haram, kena jaga lah. Lelaki ke perempuan semua kena jaga. Maka ada pun mengajar adab, iaitu atas sebab nak ajar ataupun buat benda-benda yang baik. Maka Allah Ta'ala berfirman, bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman. Maknanya pesan kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala pesan supaya diberitahu, diroyak, dipesan kepada sekalian yang beriman. Tak kira lah lelaki ke perempuan, bila mana dia beriman, maka nescaya memejamkan mereka itu akan segala mereka. Maknanya Nabi suruh kita pejam. Bukan pejam atas dasar pejam tak buka tu, tak. Pejam tak celak tu. Maksudnya pejam daripada melihat benda-benda haram. Ini maknanya daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Tutup pejam mata daripada benda haram. Dia maknanya Nabi pesan kepada kita atas arahan Allah Ta'ala. Bukan Nabi saja-saja nak ayat tu. Dia tu. Dan dengan ini perkataan, maknanya atas dalil Allah Ta'ala ini menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan berkelakuan yang baik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak suruh kita buat daripada benda-benda yang baik. Maka dikira orang yang tidak menundukkan pandangan ialah daripada kalangan orang-orang yang bersifat dengan tidak baik. Itu maksud ayat. Sebab itulah tuan-tuan kena jaga molek pandangan mata kita. Sebab itulah disebut daripada Imam Mujahid bin Jabir radhiyallahu anhu dalam kitab dia Majmu' Al-Fatawa pada bahagian yang ke-15 katanya, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Maksudnya tuan-tuan, kita tengok benda haram, maka hati kita tidak jadi kotor, tidak jadi cemar atas sebab dosa mata tu. Maka bila hati tidak cemar, tidak kotor dengan dosa mata, maka hati kita bersih, menyebabkan Allah Ta'ala hampir kepada kita. Ini kita berasa dekat Allah Ta'ala, tapi hati kita cemuah dengan dosa, banyak bergerumai dengan dosa, antaranya dosa mata. Tengok macam-macam benda haram, benda tidak halal pada kita pun kita tengok, maka menyebabkan hati kita jadi cemar, kotor, jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kena jaga pandangan mata kita. Dia baik, iaitu memelihara matanya, maknanya kita jaga mata kita daripada melihat yang haram. Maknanya tengok daripada benda-benda haram, kena jaga.
Kadang-kadang hati kita cuma kerana itulah kita duk suka kita ni baik, kita duk suka pada zahirnya kita ni bagus, tapi hati cuma atas dosa. Asbab kita melihat benda-benda haram tadi dan memelihara kemaluannya. Maknanya dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut juga wa yahfazu furujahum, jaga kemaluan. Bila kita kena jaga mata, dalam masa yang sama juga kita kena jaga kemaluan kita. Sebab apa ada kaitannya mata dengan kemaluan ni tuan-tuan? Sebab apa? Antaranya hadis Nabi disebut al-ayyin tazni wal qalbu yazni, fazinal ayni wan nazari wazinal qalbi tamanni wal farju yasduqu ma hunalika aw yukadzibu. Satu hadis daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala sebut, Nabi kata kan, sesungguhnya mata itu berzina, maka hati juga berzina. Daripada mata dia jadi turun ke hati. Dia daripada mata melihat benda yang haram, maka hati pun jadi berzina juga dikira. Kerana apa? Kerana zina mata adalah dengan melihat benda haram. Mata ni dikira berzina bila dia tengok benda haram. Zina hati pula adalah dengan membayangkan benda-benda yang haram. Kadang-kadang bila masuk ke mata, bila mata tengok, hati fikiran pun jadi mari mikir, mari sebut dalam hati, oh sudahnya boleh tengok sekali lagi. Contohnya benda haram. Benda haram ni kata ulama, benda haram ialah benda hak berlaga dengan nafsu. Nafsu rasa suka boleh tengok. Dia rasa suka jijik angin. Kerana apa boleh tengok benda haram? Sedangkan kata ulama, perjalanan kita nak menuju kepada syurga ialah terpaksa berhadapan dengan benda-benda hak berlawan dengan nafsu. Benda hak payah, hak nafsu tak si, semaya nafsu tak si, maka benda tu dah boleh bawa ke syurga. Sedekah nafsu tak si, maka sedekah boleh bawa kepada syurga. Begitu juga amal ibadat lain payah belaka, tapi kepayahan itulah yang akan membawa kita kepada syurga. Noyaknya benda haram ni sedap belaka tuan-tuan. Benda haram tu kita nak buat sebab apa? Sebab sedap. Kapunai lah, kapuni alhamdulillah bagus belaka. Di maknanya tidak menjaga mata dalam masa yang sama menyebabkan hati jadi cuma, hati jadi kotor, hati memikirkan pandangan mata tengok tadi. Maka sementara itu kata hadis Nabi ini, wal faraju yasduqu ma hunalika aw yukadzibu, maka kemaluan pula membenarkan atau mendustakan semua itu. Bila mata tengok, hati mikir, maka kemaluan pula akan membawa kepada zina yang seterusnya. Sebab itulah kena jaga mata tuan-tuan. Jaga betul-betul. Bila dia masuk mata, sudah mari lalu bayangan-bayangan yang kita tak nak. Maka bila ada bayangan, hati kita pun jadi kelewat dengan benda-benda cemar, benda-benda haram. Tu jadi kotor tu. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai. Di maknanya kita kena junjung perintah Allah. Maknanya kita kena dengar, kena turut daripada arahan Allah berdasarkan dalil tadi lah. Tuhan sebut molek-molek tu, Tuhan sebut alam amaran Allah Ta'ala tu. Dia yaghuddu min absarihim, kena jaga pandangan matamu tu. Jangan tengok benda-benda haram. Dan patut ia dimurkai dan disiksa. Bila mana kita tak ikut Allah Ta'ala nak, nasabah tak Allah Ta'ala marah kita. Menyebabkan kadang-kadang Allah Ta'ala marah tu tidak Allah Ta'ala marah selalu, tak beri selalu, tapi Allah Ta'ala balas di akhirat nanti. Tidak pun Allah Ta'ala ganti dengan satu perasaan yang dinamakan sebagai perasaan-perasaan yang diberi oleh Allah Ta'ala dengan keadaan terpaksa. Kadang-kadang kita rasa sedap buat amal, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala menggoda kita supaya kita dalam keadaan hanyut semua. Tidak ada keinsafan atas dosa yang kita buat. Ulama menyebut sebagai istidraj. Kita buat maksiat, tapi dalam masa yang sama kita dah buat amal. Berasa rajin buat amal, padahal maksiat banyak. Ni. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala susuk hati kita tu, tak sewi kita rasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang contohnya tak semaya bel, tapi harta kau banyak tu yang bui.
Ada ni kapur naik lah, kapur ni alhamdulillah semaya berlaku. Maknanya Allah Taala menyesatkan dia dalam keadaan dia tak sedar. Tuhan beri nikmat dalam keadaan kalau kita bahasa kita kat mejak lah. Tuhan bui walaupun Tuhan tahu dia tu tidak beriman. Tuhan tahu dia tu banyak maksiat kepada Allah, tapi Tuhan beri juga nikmat supaya apa? Supaya dia terus kekal dalam keadaan dia tu hanya kepada Allah. Jadi kita rasa kita tak apa Tuhan sayang. Kenapa? Kerana Tuhan beri apa kita nak. Walaupun kita tak semaya, kita tak jaga amal ibadat kita dengan Allah Ta'ala, sedar tak sedar sebenarnya dalam masa yang sama kata ulama diberi secara istidraj. Tuhan beri dengan mejuk, ambil lah munuk. Tapi mu kena ingat mu dalam keadaan aku wisuh mu hanyut dengan benda-benda ni. Menyebabkan dalam masa yang sama kita buat kita ni tak ada keinsafan. Sebab itulah kena jaga hati, jangan sapa Allah Ta'ala beri kita ni secara mejuk, istidraj. Akhirnya akhirat nanti baru kita tahu rupa-rupanya Allah Ta'ala tidak ikhlas beri kepada kita. Maksud apa? Maksudnya supaya kita kekal atas kesalahan kita disebabkan hak kita buat tu. Makin lama makin jauh dengan Allah Ta'ala. Hakikatnya sebab itulah kena jaga hati, kena dengar perintah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala larang kita supaya kita jaga pandangan mata, maka kita kena ikut apa Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala suruh berdasarkan dalil-dalil yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Di maknanya yang pertama dalil sebut bahawasanya kena jaga mata. Bahawasanya kita jaga mata macam mana? Dengan cara kita buat benda baik. Jaga mata kita daripada buat benda haram. Yang kedua, bila kita boleh jaga mata, automatik hati kita jadi bersih. Bila hati kita bersih, maka dalam masa itu kita sentiasa kekal atas syariat Allah Ta'ala. Puncanya mata tu lah. Sebab itulah kena jaga betul-betul. Dan sebab itulah tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita melihat juga bahawasanya kadang-kadang bila kita dengar satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita, kadang-kadang kita tengok kepada maksiat, kemudian bila kita tengok, kita paling nak tengok kali kedua tu tak boleh dah. Setengah orang kata mula-mula tu pandangan boleh tengok, dimaafkan. Kali kedua tak boleh, jadi hukum haram. Macam mana? Hamba sebut hadis dia. Hadis Nabi SAW disebut pada kitab Sunan Abu Daud pada nombor 1837. Dalam hadis dia katakan, haddatsana Ismail bin Musa Al-Fazari akhbarana syarikan an Abi Rabi'ah Al-Iyadi an Abi Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'ali ya Ali li'alli ya Ali la tusbiq an-nazratu fa inna laka al-ula wa laysat lakal akhirah. Telah menceritakan kepada kami oleh Ismail bin Musa Al-Fazari, telah dikhabarkan kepada kami, maknanya digoyak kepada kami oleh Syarik dari Abu Rabi'ah Al-Iyadi daripada Buraidah dan ayahnya. Dia katakan Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang lain. Sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama tidak pada pandangan yang lain. Maknanya tuan-tuan di sini bukan nak suruh kita tengok maksiat dah. Tapi di sini gambaran oleh Nabi SAW kepada kita, bila kali pertama kita tengok maksiat, kita kena paling kot lain. Itu maksud dia. Lepas tu kali kedua apa dah tengoknya. Ni kita tengok paling kot lain, tengok dulu. Maka bila kali kedua, maka kata Nabi itu bukan pandangan kepada kamu dah. Maknanya jatuh hukum berdosa atas perbuatan kita tengok maksiat kali kedua. Dia maknanya di sini Nabi pesan kepada kita, bila tengok cepat-cepat kena paling kot lain dan tengok kali kedua. Itu maksud Nabi. Jadi di sini gambaran bahawa kita kena jaga hukum mana pun. Lah ni mudah. Pandangan mata kita cukup mudah untuk tengok maksiat sebenarnya. Tak nanti ke jauh dalam kampung kita. Kadang-kadang betul-betul kampung lain lah, kampung ni bagus, juru belaka. Maknanya mata kita pada hari ini cukup mudah untuk membuat maksiat kepada Allah. Jadi nak atas kekuatan diri kita jaga. Bahasa tengok maksiat tunduk. Dia tunduk. Dan kita dalam masa sama kita
jaga supaya tidak keterlaluan atas penglihatan kita. Maknanya jangan guna atas benda haram. Dia kata ulama, fadzakir. Bila kita tunduk daripada maksiat, kita kena zikir. Kerana apa? Kerana zikir itulah boleh mengingatkan kita kepada Allah. Nampak maksiat paling lain subhanallah, paling lain astagfirullah. Zikir. Kenapa? Zikir itulah boleh menyebabkan kita ni jadi lupa pada maksiat, kita ingat kepada Allah. Ni pada zikir paling pula berat. Maknanya jaga tuan-tuan pakai jaga supaya kita tak masuk daripada kalangan orang-orang yang zina pada mata. Baik, sambung lagi dari kitab. Adapun memberitahu. Tadi pada bahagian ayat tadi yang pertama tadi, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, menceritakan bagaimana kita kena menjaga diri kita dengan akhlak comel dan supaya dapat jaga pandangan mata. Maka pada bahagian ayat yang kedua, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum. Maknanya sambungan kepada ayat tadi, adapun memberitahu. Maka firman Allah Ta'ala, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum. Bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan. Maknanya dengan cara kita pejam mata, kemudian kita jaga faraj kemaluan kita, itu boleh membersihkan kita. Dan lebih menambahkan bagi mereka itu akan perkara kebajikan. Bila kita jaga daripada pandangan mata, menyebabkan kita jadi jauh lalu daripada maksiat. Jauh lalu dah daripada zina mata orang sebut tadi tu. Dia menyebabkan hati kita daripada adanya titik-titik hitam kerana dosa mata, dia jadi tak ada. Kerana apa dah kita tak buat maksiat mata? Sebab apa? Sebab tak ada maksiat mata dalam hati kita. Maka tak ada dosa. Bila tak ada dosa, cenderung hati kita untuk melakukan kebajikan ataupun menambahkan amal kebaikan kepada Allah Ta'ala. Maka memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan, dengan atas dalil ini Allah Ta'ala sebut ini, bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati. Maknanya Allah Ta'ala sebut dah kepada kita, dengan cara kita jaga mata, kita jaga kemaluan kita, maka boleh menyebabkan hati kita jadi bersih. Itu antara kunci dia. Cara kita nak bersih hati mudah. Macam mana? Jaga mata, jaga kemaluan. Dan kemaluan itu jaga dengan cara kita jaga mata. Kerana apa? Maksiat kemaluan bermula daripada maksiat mata. Puncanya duduk di mata juga. Dia daripada segala dosa, maknanya daripada segala maksiat, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Bila hati tak cepuah dengan dosa maksiat, maka hati kita jadi seronok buat amal ibadat. Hati kita bila kita bersih hati, maka hati kita semakin kasih kepada Allah, nak kepada pengisian daripada Allah Ta'ala dalam hati kita. Selagi mana hati kita tu ada lagi titik-titik dosa kepada Allah Ta'ala, bagaimanakah nak masuk kebaikan dalam hati? Jadi cara dia jangan buat maksiat. Hak mana buat taubat. Itu cara dia. Dengan taubat itulah boleh membersihkan dosa kita. Dia kata Nabi, at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang taubat ni seolah-olah tidak ada dosa. Kerana apa? Bila dia taubat, maka Allah Ta'ala sapu dosa dia. Bila taubat, sapu. Akhirnya bersih hati kita, kerana kita sentiasa taubat. Jangan taubat hulu balak, taubat buat pula. Jangan. Taubat maknanya dengan taubatan nasuha, taubat menyesal semua tak sebuat dah. Barulah boleh betul-betul membersihkan hati daripada segala dosa. Itu bahagian yang kedua daripada dalil tadi. Yang pertama nak suruh ajar perkara kebaikan, yang kedua nak suruh memberitahu kepada kita bahawa kita jaga hati, jaga kemaluan boleh menyebabkan kita semakin hampir kepada Allah, dan boleh menyebabkan kita rasa nak tambah amal kebajikan, kebaikan kita kepada Allah. Dan ada pun menakutkan. Dia maknanya menakutkan pula pada dalil tadi, pada ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalika azka lakum tadi tu. Maka firmannya bahawasanya Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat tadi, ayat yang terakhir sambung tadi,
Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia. Allah Ta'ala tahu berapa dalam hati kita. Kita kena ingat, kita susuk ke apa pun dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu berapa. Dia susuklah ke apa pun, Tuhan tahu berapa. Innallaha alimun bima fis sudur, kata Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita, dalam dada kita. Ini seperti mengetahui ia akan zahirnya, bukan setakat dalam diri, dalam batin kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, tapi serupa juga Allah Ta'ala nampak hak zahir kita. Serupa ya, mana dalam hati kau, benda zahir kau serupa, Allah Ta'ala tahu belakang. Tak usah susuk lah. Jadi kalau rasa malu kepada Allah, dan serupalah benda-benda tak comel dalam hati. Kadang-kadang dalam hati ni ada belakang benda tak comel. Kita ni nasib baik Allah Ta'ala susuk aib kita. Ni kalau Allah Ta'ala buka aib kita, Allah lebih nampak belakang cuma kita. Ni sebab itu kita kena doa minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala susuk hati kita daripada benda-benda yang cuma daripada aib-aib kita. Dan kita pun pula jangan buka aib orang. Lah ni mudah nak buka aib orang. Dia benda yang tak pasti pun kita geger dah royak gitu. Kadang-kadang jadi fitnah, kadang-kadang jadi dakwah yang jahat kepada orang lain. Benda belum tentu lagi. Maka kata ulama, barang siapa dia man satara musliman satarallahu alaihi fi yaumil qiyamah. Siapa dia buka aib orang atas dunia. Kita duk cerita hal tu, cerita hal ni, tak kira dah betul satu tu nombor dua dah, kita dah sebut hal orang tu. Satarahullahu yaumal qiyamah. Esok hari kiamat tu Tuhan buka belakang benda hak semua kita, hak aib kita. Dan sebab tu kita pakat jaga deh. Benda hak jahat buat pedoman kepada kita. Jangan duk cerita kata ke orang. Boleh jadi fitnah, boleh jadi kita ni menipu, boleh jadi kita ni maknanya hak tak comel belakang kalau kita duk buka aib orang. Jadi jaga diri kita. Hak penting kita jaga kita dengan Allah Ta'ala. Hablum minallah. Jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, hablum minannas. Jaga hubungan kita sama manusia. Maka dengan itu barulah kita selamat pada hari akhirat nanti. Tuhan jaga kita. Mudah-mudahan Tuhan jaga belakang kita ni. Jadi maknanya Tuhan tahu belakang. Daripada zahir kau, hak dalam hati kita kau, Tuhan tahu belakang. Jadi maka selagi membalas ia akan dia. Bila Tuhan tahu, Tuhan akan balas belakang. Muka benda ni dalam ilmu Allah Ta'ala belakang. Tuhan tahu banyak mana pasir duk patah. Tuhan tahu banyak mana daun duk atas pokok. Tuhan tahu hak mana daun-daun hak luruh belakang tu. Tuhan tahu belakang. Allah Ta'ala bersifat dengan alimun, maha mengetahui. Tak usah susuk lah. Maka bila mana Allah Ta'ala tahu, jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia, balas Allah Ta'ala dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Tuhan beri nikmat. Bila mana ada kebaikan, Tuhan balas lagi. Sebab itu disebut wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maknanya jika ada sekalipun sebesar-besar zarah atas kebaikan kita buat, Tuhan balas. Tuhan balas dengan cara kebaikan. Esok Tuhan beri pahala. Begitu juga atas jalan kejahatan yang kita buat, sebesar zarah sekalipun, Tuhan tahu belakang, Tuhan akan balas belakang. Sebab itulah yaumul mahsyar, hari akhirat juga digelar sebagai hari pembalasan. Tuhan akan kira dia catatan amalan kita start daripada kita hidup sampai kita meninggal dunia. Masa itulah Tuhan nak balas. Hal baik, maka dibalas dengan kebaikan, iaitu syurga Allah Ta'ala beserta dengan redha dan rahmat Allah Ta'ala. Begitu juga atas jalan kejahatan mak kita buat, maksiat kita buat, Tuhan balas juga dengan cara kejahatan yang ini disebut di sini. Dan jika ada kejahatan, maka membalas Allah Ta'ala dengan seksa dan api neraka. Wa na'iyyazabillah. Maknanya kuk mana atas ayat ini, ayat Allah Ta'ala sebut kepada kita daripada surah An-Nur tadi, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirun bima yasnaun. Menceritakan kepada kita tentang yang pertama, jaga mata. Itulah pokok ataupun kita kata bahasa Inggeris sebut keyword, kata asas ataupun perkara utama dalam ayat ini. Tuhan besar satu amaran oleh Allah Ta'ala supaya kita jaga mata.
Yang kedua, supaya kita memberitahu, maknanya kita royak, kita sapa kepada sesama kita dan juga utamanya kepada diri sendiri supaya jauh daripada dosa mata tadi. Dan dalam masa yang sama boleh menyebabkan hati kita jadi hampir-hampir dekat-dekat dengan Allah Ta'ala. Manakala yang ketiga, intibati daripada ayat Allah Ta'ala sebut tadi, iaitu untuk memberi gambaran kepada kita bahawa Allah Ta'ala tahu berlaku benda baik, benda jahat, benda zahir, benda batin, semua Allah Ta'ala tahu berlaku. Maka semua itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala bergantung kepada amalan yang kita buat. Sebab itu jaga mata ni penting, tuan-tuan. Begitu juga kita dah sebut di sini juga satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, man istata'al ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wijaa'un. Kata Nabi SAW daripada hadis Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi kata barang siapa hak mampu untuk bernikah maka kena nikah. Bila kita mampu untuk bernikah, kita kena nikah, kena kahwin. Kerana apa? Kerana itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dia maknanya bagi orang yang bujang berasa kita boleh nikah dah, cukup berlaku dah, kena nikah. Kalau tak mampu lagi, dia duit kau tak cukup ataupun ada sebab-sebab lain, maka dia kena kena wa man lam yastati' fa alaihi bis-sawm. Kalau tak mampu dia kena puasa. Kenapa? Kerana benda tu boleh menyebabkan tunduknya pandangan dan menjaga kemaluan. Maka kata Nabi, fa innahu lahu wijabun, maka berpuasa itulah boleh menghalang daripada mengangkat pandangan dan juga daripada membawa kemaluan kepada zina. Maka di sini satu ajaran daripada Nabi, kalau mampu nikah. Ni untuk orang bujang bukan mengajar untuk orang yang ada isteri dah. Bukan kata ustaz mengajar mana ni suruh nikah. Jangan, ini untuk orang yang tak ada isteri lagi. Maknanya untuk dia jaga nafsu dia kena kahwin. Barulah dia boleh salurkan nafsu kepada benda hak diharuskan dalam Islam, dalam syarak. Dia jangan makan balik cerita kata ustaz mengajar mana ni kena kahwin. Pasal tu tak mampu nak tahan syahwat. Jangan. Maknanya kerana apa? Kerana kahwin ini bagi orang-orang yang tak menikah, dia boleh menyalurkan syahwat dia, nafsu dia tadi atas jalan yang halal. Ada pun ada isteri dia tak ada masalah dah, pasal dia ada isteri dia boleh menggunakan saluran atas jalan halal Allah Ta'ala beri itu melalui isteri itu. Maka kena puasa bagi orang yang tak mampu kahwin. Sebab apa? Sebab puasa ni dah boleh tahan pandangan nafsu dan juga tahan daripada pandangan mata kita. Sebab itulah kalau kita tengok boleh puasa pakat lembut berlaku. Dia lembut kenapa? Kerana puasa tu sebenarnya boleh mendidik nafsu kita. Tak kira lah pada pandangan mata, bak nafsu-nafsu lain kau, dengan puasa itulah boleh kawal diri kita daripada buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang terhormati oleh Allah Ta'ala, kita juga melihat bahawasanya kesan ataupun faedah orang yang menundukkan pandangan disebut dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Yang pertama, apakah kesan dia bila kita tundukkan pandangan? Yang pertama, kita rasa manis dan lazat kita buat amal ibadat, kita buat amal sedekah. Sebab apa? Tidak ada gangguan dalam hati kita. Dan hati kita sudah bersih, maka kita akan rasa happy buat amal ibadat, sedekah yang dinamakan sebagai jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Kita semaya 2 rakaat berpuasa super duduk dalam syurga tu. Kerana apa? Kerana manis lazat kita buat amal ibadat kepada Allah. Itu hasil bila kita jaga pandangan mata kita, jaga hati kita. Yang kedua, dia akan memberi cahaya nur dalam hati kita. Maknanya dalam masa yang sama, dia boleh menghapuskan titik-titik hitam dalam hati kita. Bila ada banyak cahaya, maka tenggelam segala kegelapan hati. Naknya biar hati kita tu ada cahaya lah. Dia biar ada cahaya, macam mana cara? Jaga hati, bersih hati daripada maksiat. Yang ketiga, dia akan menguatkan hati kita, sandaran hati kita kepada Allah Ta'ala. Dia maka atas sebab itulah tuan-tuan perempuan, atas sebab ulama sebut kepada kita dan juga dalil daripada Allah Ta'ala akan memberi saranan ataupun pesanan kepada kita untuk kita pakat-pakat jaga hati belaka. Mudah-mudahan kita mampu untuk kita jaga hati kita
seterusnya membersihkan hati daripada segala gangguan-gangguan nafsu, syaitan dan sebagainya, daripada menyebabkan hati kita jadi jauh daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasa sangat itulah kuliah kita pada malam ini. Kita sambung kuliah kita pada minggu depan, dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung kuliah pada minggu akan datang. Okey.